Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan pergi kepada tajuk geometri koordinat. Okey. Pertama kita pergi pada standard kandungan. Okey, 7.1 pembahagi tembiring garis. Okey, standard pembelajaran SP pula 7.1.1 membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan sesuatu tembiring garis dengan nisbah yang berkaitan. 7.1.2 pula ialah menerbitkan rumus pembahagi tembiring garis pada sata Carters dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembiring garis. Okey, jadi kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan tembiring garis. Okay. Tembiring garis ialah kesebahagian daripada garis lurus yang membagi dua titik hujung dengan panjang atau jarak yang tentu. Mana-mana titik yang terletak pada tembiring itu dalam nisbah tertentu dikenali sebagai titik pembahagi. Okay, contoh di gambar rajah, okay, kita ada tembiring AB di mana P ialah sebagai titik pembahagi dengan nisbah M dan N. Okay, kedudukan titik P pada suatu tembiring garis AB membahagikan tembiring garis itu dengan nisbah M, nisbah N dan sebaliknya. Boleh ditulis di mana AP nisbah PB ialah sama dengan M nisbah N atau AP per PB sama dengan M per N. Okey, seterusnya kita lihat di sini ya. Bagi suatu tembiring di sini, kalau kita ada garisan AB di mana kita buat garisan je. Okey, garisan AB. Kemudian P adalah titik dengan nisbah M dan N. Okey, jadi katakan titik A adalah X1, Y1. Sementara titik B ialah X2, Y2. Maka apakah nilai titik P di sini ialah, kita ada nilai sini ialah X, okay? X dan Y. Okay? Jadi maksudnya di sini kita dapati bahawa panjang AP ni ialah sama dengan, okay, ini panjang AP ni ialah sama dan daripada A ke P ialah sama dengan M bahagikan dengan M tambah N dan jarak AB. Okey, seterusnya sini. Okey, jadi maksudnya bila kita nak tahu apakah dia titik X, okey, kalau kita lihat pada koordinat, okey, ini adalah X1, di sini adalah X, kita tahu apakah beza di sini, apakah nilai X di sini. Okey, sama dengan, okey, jadi X ini ialah sama dengan X1 tambah M perkan dengan M tambah N. Okey, di antara ini ialah X. Di sini, okay, di sini kita ada jarak antara kedua sini ialah X2 tolak X1. Okey, akhirnya kita akan dapat X adalah sama dengan M X2 tambah N X1 bahagikan dengan, okey, kita dapat X di sini ialah sama dengan M, okey, M X1 tambah N X2 bagi M tambah N. Okey, sama juga seolah-olah seperti di sini kita mempunyai satu benteng pada titik, kemudian M ini pergi ke sana. Okey, tembakan ke arah sini untuk di sini. Sementara N pula ialah tembakan sini dapat. Okey. Okey. Okey, macam ni ya. Okey, kita dapat sini. Okey, jadi M X2 tambah N X1 bahagi tambahan bagi nisbah tersebut. Okey, dapat nilai X. Begitu juga dengan Y, maka Y kita dapat ialah sama M Y2 tambah N Y1 bagi M tambah 1. Okey, jadi daripada persamaan 1 dan 2, maka kita dapati bahawa P X Y ialah sama dengan M, okay, M X2 tambah N X1 bahagikan dengan M tambah N, dan Y pula ialah M Y2 tambah N Y1 bahagi dengan M tambah N. Okey, itu je kita punya formula untuk ni. Okey, seterusnya kita lihat pembagi masing bahagian bagi tembiring, dan kita tahu bahawa kita mempunyai titiknya ialah, okey, kata kita lihat contoh soal ni, kita ada satu titik di mana P dan juga Q, di mana P adalah titik negatif 31 dan Q adalah 7 negatif 4. Okey, dan A ini membahagi pada PQ dengan nisbah, okay, di sini kedudukan A dengan nisbah 2 nisbah 3. Okay, apakah titik bagi A?
Okey, jadi sama caranya macam gini, tolak sini. Okey, so kita ada sini 2, 7. Okey, tambah, okey yang 3 buat ke sini. 3 negatif 3 bahagikan dengan 2 tambah 3, 5. Itulah untuk X. Sementara untuk Y pula, 2 dengan Y-nya iaitu 2 negatif 4 tambah 3 dengan 3, 1 bahagikan dengan 5. Okey, jadi kita akan dapat jawapan ialah 1, negatif 1. Okey, maka titik R ialah sama dengan 1, negatif 1. Okey, seterusnya kita lihat, okey, kalau penyelesaian masalah ni pula, okey, kita ada masalah yang begini. Okey, iaitu diberi bahawa kita ada satu rajah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua titik bandar P dan Q. Okey, kita ada titik P, satu titik P di sini. Okey, yang nilainya ialah P negatif 1, 1 dan titik Q dengan koordinat 11, 5.5 ialah Q. Okey, jadi seorang jurutera ingin membina dua buah rumah rehat antara dua buah bandar ini dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian. Okey, maksud dia akan bina daripada lebuh raya tersebut, okay, P ke Q akan bina dua rumah rehat yang membahagi 3 bahagian. Maksudnya satu bahagian, okay, akan dibahagi satu bahagian mungkin berada di sini, okay, R1, satu bahagian mungkin berada di sini R2 dengan keadaan boleh bagi 3, maksud satu bahagian, satu bahagian, satu bahagian. Okey, so sekarang kita nak cek apakah dia R1. Okey, rumah rehat yang pertama. Okey, dia R1. Okey, kita lihat apakah pembahagian yang kita ada. Okey, di sini kita ada R1 terletak di sini. Okey, maka ini ialah 1. Di sini 1 dan sini ialah dari sini ke sini adalah 2. Okey, sini ada 2. Ke 1 dan 2 untuk R1. Okey, jadi maksudnya sama juga keadaannya. Okey, di sini ialah titiknya kita ini. Okey, maksudnya 1 darab sebelah jadi 11 untuk titik X. Okey, tambahkan dengan 2 negatif 4 dan jumlah nisbah adalah 3. Okey, sementara okey, untuk Y pula ialah 155. Okey, jadi 5.5 tambah 2 ke 1. Okey, 2, 1 bahagi jumlah adalah 1 tambah 2 adalah 3. Okey, maka kita dapat di sini ialah sama dengan 102.5. Okey, untuk rumah rehat pertama. Okey, seterusnya ialah untuk rumah rehat yang kedua. Okey, kedudukan rumah rehat kedua ialah kat di sini. Okey, di sini. Okey, jadi dia punya pembahagi kita di sini ialah 1 tambah 1 jadi 2 yang ni. Sementara di sini ialah 1. Okey, jadi maksudnya kita buat di sini ialah sama juga. Okey, yang ni buat ke sini. Okey, ini ke sini. Okey, yang ni pula ke sini. Okey, jadi untuk R2 kita ada di sini ialah, okey, koordinat bagi R2 iaitu nilainya ialah 1 dengan negatif 4 tambah 2 dengan 11 darab 11. Okey, bahagi jumlah ialah 3. Y pula, okey, 1 tambah 2 darab 5.5 bahagi 3. Okey, so kita dapat R2 adalah sama dengan 6, 4. Okey, ya. Okey, jadi maksudnya mudah saja. Dia kenal pasti di mana kedudukan pembahagi kita. Okey, kemudian kenal pasti nisbahnya berapa. Kita macam apa ni? Macam nilai sempadan kemudian tembak zoom. Okey, tembak lawan macam tu. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, penyelesaian masalah yang melibatkan pembagi tembeling garis juga masih dalam tajuk yang sama. Okey,
diberi bahawa koordinat bagi titik A, B dan C masing-masing ialah okey. Dia katakan dilukiskan. Okey, kedudukan koordinat ini. Okey, contoh. Okey, kita lukiskan. Okey, lebih kurang di sini ada negatif 3, 4. Okey, lebih kurang kedudukannya. Okey, negatif 3 dan sini 4. Katakan di sini. Ialah titik A. Okey, negatif 3, 4. Kemudian B ialah negatif 1, negatif 2. Okey, negatif 1, negatif 2. Katakan di sini. B adalah negatif 1, negatif 2. Okey. Kemudian K ialah, C pula ialah titik ni ialah K4. Okey, kita tahu mana kedudukan dan K4. Y adalah 4. Cari nilai-nilai mungkin bagi K. Apakah nilai mungkin bagi K? Jika jarak antara titik tengah AB. Okey, jadi kita ada satu tugasan di mana AB dari A ke B dapatkan titik tengahnya. Okey, jadi kita katakan somewhere di sini. Okey, kita simbolkan sebagai T. Titik tengah dia sebagai XY. Okey, kalau dia titik tengah masuk pembahagi, nisbah dia ialah 1, 1. Okey, maka kita dapati bahawa T adalah, koordinat T adalah X, oleh kerana dia 1, 1. Okey, X negatif 3 tambahkan dengan negatif 1 bahagikan dengan jumlah nisbahnya 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian Y 4 tambahkan dengan negatif 2 bahagikan dengan nisbahnya. Okey, maka kita dapati T adalah sama dengan negatif 2, 1. Okey, boleh. Okey, tak selesai lagi. Okey, dia baru kita dapat titik tengah. Okey, kemudian dia kata cari nilai-nilai bagi K di mana titik tengah ni dan C ada dibagi. Okey, katakan di sini, maksud di sini lah. Kalau katakan di sini 4 kan, 4. Okey, somewhere letak di sini. Kemungkinan yang ni, kemungkinan di sini. Okey, mana-mana. Yang sebab nilai Y ialah 4. Okey, jadi nilai K di mana antara kedudukan yang bersambung yang akan menghasilkan jarak 3/2. Okey, jadi untuk jarak, kita untuk jarak menentukan dalam satu koordinat menentukan jarak. Okey, jarak kita akan gunakan formula. Okey, untuk jarak yang telah belajar dulu, okey, ialah sama dengan, katakan kita ada koordinat satu koordinat yang x1, y1, katakan untuk Q, kemudian R pula ialah katakan x2, y2, maka jarak QR ialah sama dengan punca x1 atau x2 tolak x1, kemudian kita kuasa 2 tambah y2 tolak y1 kita kuasa, itulah jaraknya. Nak tentukan jarak. Okey, sekarang diberi bahawa kita punya titik tengah AB, yang kita simbolkan sebagai T, titik tengahnya ialah sama dengan, okey, tadi kita dapat dah. Okey, di sini titik tengah T ialah negatif 2, 2. Okey, jadi T ialah negatif 2, negatif 2, 1. Okey, kemudian seterusnya kita dapati bahawa garis yang C pula adalah, atau titik yang C pula adalah sama dengan K4 C. Diberi bahawa jarak antara titik tengah TC ialah sama dengan 3 punca 2. Ini yang diberi. Okey, bermaksud TC ialah sama dengan punca. Okey, kita ada, kita ambil dari K tolak 2 kuasa 2 tambah Y dengan Y, 4 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3 punca 2. Okay, jadi kita nak hapuskan punca, kita kuasa 2 sebelah kiri dan kita kuasa 2 sebelah kanan. Okey, bila kita kuasa 2 sebelah kiri, maka punca akan terhapus yang dalam dia. Kita ada K tambah 2 kuasa 2 tambah 4 tolak 1 ialah 3, 3 kuasa 2, okay, sama dengan 3 kuasa 2 ialah 9 dan punca kuasa 2 akan tinggal 2 saja. Okey, punca itu terbang. Okey, so dari sinilah, okey, nak selesaikan kembangkan ni, okay, kuasa 2 maksudnya kita buat kuasa 2K, bahagian tengah kita darab 2 darab K
darabkan dengan 2, jadi kita dapat 4K. Tepi kita kuasakan 2 je, tambah 4. Okey, tambah 9 sama dengan 2 darabkan dengan 18. Okey, so kemudian kita bawa semua ke kiri, kita jadikan satu persamaan kuadratik. Okey, jadi K kuasa 2 tambah 4K. Inilah 13 tolakkan dengan 18, tolak 5 ialah sama dengan 0. Okey, jadi kemudian kita faktorkan dia. Okey, faktorkan, awak gunakan kalkulator nanti untuk faktorkan. Okey, K 5 ialah 1 dan 5, tambah masa positif dan negatif. Okey, maka nilai K diperolehi ialah sama dengan K sama dengan 1 atau K sama dengan negatif 5. Okey, jadi titik titik C, kemungkinan untuk titik C sama ada titik ni adalah, kita kata nilai-nilai bagi K kan, mungkin nilai K mungkin 1 ataupun negatif 5. Kalau koordinat bagi C, kemungkinan adalah 1 dan 4 atau C sama dengan negatif 5, 4. Okey, soalannya tanya, apakah nilai mungkin bagi K? Kita nilai mungkin bagi K ialah 1 atau 4. Okey, kalau soalan apakah nilai mungkin bagi koordinat C, buat C sama dengan 1, 4 atau negatif 4. Okay, kita jawab apa yang soalan minta. Okey, jadi itulah dia contoh-contoh dalam tajuk 4.1. Okey, sekian, terima kasih.